ada masalah sebab saya dimaklumkan bahawa Google Meet ni ada beberapa function baru beberapa fungsi yang baru. Saya takut ada di antara awak yang tak boleh masuk. Sebab dia ada function waiting room. Waiting room maksudnya selagi saya tak masuk, selagi tu awak menunggu dalam satu ruangan menunggu tu sampailah saya masuk. Okay, saya harap awak semua dapat masuklah. Dengar je suara. Dengar suara. Nampak muka saya tak? Nampak. Harap-harap nampak. Baik, sekarang saya tunjukkan kepada awak. Tutup mikrofon saya Damia. Okey. Ini adalah kalender tahun ini tahun 2021. Dan saya pasti awak pun dah biasa tengok kalender. Ini adalah kalender Malaysia. Okey, sekarang ni kalau awak lihat kita dalam kalender ni ada 12 bulan. Ini semua dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Inggeris. Saya cuba cari yang bahasa Melayu tadi. Okey, ini semua dalam bahasa Inggeris. Dalam setahun ada 12 bulan iaitu Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Okey? Jadi ada 12 bulan. Dan pastikan ketika awak mengeja tu, awak eja dengan betul. Kalau dalam kelas, saya selalu titik beratkan tentang penulisan tarikh ni. Kan? Sebab kalau awak silap tulis tarikh, jawapan awak nanti kalau periksa tak diterima. Saya dah ajar masa saya tulis kat papan putih tu, dekat whiteboard tu. Saya sedang ingatkan untuk menulis tarikh dengan betul. Berapa hari bulan, bulan berapa, tahun berapa. Okay? Jadi dalam buku teks awak tu, kalau awak buka buku teks, muka surat 28, ini adalah pembelajaran minggu lepas 28 dan 29. Ini saya buat sekejap sahaja untuk mengulang. Latihannya memang saya dah bagi dalam Google Classroom. Mungkin ada di antara awak yang tak perasan, tapi ada di antara awak yang dah buat, dah hantar tanya. Alright. Saya ada 8 orang yang baru yang hantar. Okey, dalam buku teks awak ialah kalender pada tahun 2019. 2 tahun lepas, iaitu masa awak tahun 1. Kalender dah lama, tapi tak apa, kita boleh pakai untuk belajar. Yang saya tunjukkan dekat skrin ni, ini tahun ni punya. Kalau kita lihat sekarang ni kita telah berada pada bulan Oktober. Saya besarkan kita dah berada pada bulan Oktober. Dan hari ini ialah 10 hari bulan Oktober dekat sini. 10 hari bulan, iaitu hari Ahad, Sunday. Sunday, hari Ahad. Jadi pada 10 Oktober, minggu depan hari Ahad, kalau ada Google Meet lagi pada 17 Oktober. Ini adalah berapa hari bulan. Jadi kalau awak lihat dah tak lama dah. Sekarang ni kita dekat Oktober, November, Disember. Lepas tu habis dah tahun 2022 kan. Rasa sekejap je. Sekejap je dah habis 2021. Lepas tu awak masuk tahun 2022 pun saya kata awak masih lagi tahun 3. Belum lagi naik tahun 4. Bulan 1 tahun depan, bulan 2, bulan 3 awak masih lagi tahun 3 dan 5. Belum lagi naik tahun 4. Awak naik tahun 4 pada bulan April. Jadi kalender persekolahan ditunda untuk tahun ni. Jadi awak ada lebih kurang 6 bulan lagi untuk bersekolah. Jadi banyak masa lagi untuk kita habiskan untuk tajuk matematik ni. Okey, ni tahun 2021. Kalau kat riset, kalau kat kalender biasalah, kalau tengok kat kalender kan, dia dah tandakan bila cuti sekolah, bila hari cuti umum kan. Contohnya pada 19 hari bulan ni ada cuti umum. Yang warna kuning ni maksudnya awak cuti sekolah. Warna kuning. Cuti akhir tahun. 2021. Kan, kalau Johor bermula 10 hari bulan lah sebab kita start hari Jumaat kan cuti. Kalau negeri lain hari Sabtu. Okey, jadi kalau awak selalu tengok kalender tu ada macam-macam maklumat yang awak boleh lihat. Jadi kembali kepada buku teks awak tadi. Okey, jadi ini adalah kalender pada tahun 2019. Okay, the first, macam saya kata, saya punya buku teks ni adalah dalam bahasa Inggeris. Buku teks awak tu dalam bahasa Melayu. Saya cuba cari yang bahasa Melayu punya, tak jumpa. Ini saya ambil dari kementerian punya dalam bahasa Inggeris. Baik.
bermula bulan Januari. Bulan pertama ialah Januari. Kalau dalam bahasa Melayu, dia eja Januari. Kan? Yang bahasa Inggeris, January. Tapi tak apa. Maksudnya awak belajar dua bahasa kali ni. Dua-dua bahasa awak belajar. Okay, jadi bulan Januari seringkali kita sebut bulan 1. Muka surat 28. Muka surat 28. Jumpa tak? Jilid 2 Okey. Jadi seringkali kita sebut Januari sebagai bulan 1. Bulan 1. Tapi dalam matematik, awak jangan sebut bulan 1. Awak sebut bulan Januari. Okey, jadi yang kedua ialah Februari. Februari ni ramai yang selalu salah eja. Bukan awak. Orang-orang dewasa pun selalu salah eja perkataan Februari. Okay, ejaan Februari dalam bahasa Melayu ialah F. Sama dalam buku teks awak lah. Kan? Februari ni bahasa Melayu dia. Kalau saya bahasa Inggeris ada Y. Tapi ramai yang salah tulis Februari. Kalau awak selalu, saya selalu nampak dia selalu eja Februari macam ni. F-E-B-U-A-R-I. Dia eja Februari. Februari. Saya rasa awak pun selalu jumpa orang salah eja. Jadi tolong betulkan sebab awak dah belajar kan. Awak semua belajar. Jadi awak nampak orang salah eja macam ni, awak kata salah lah, eja Februari ada R dekat tengah-tengah tu. F-E-B, lepas tu ada R. Ramai yang selalu tertinggal huruf R tu. Jadi Februari. Ya, kalender 2019. Buku teks awak tu 2019. Kan saya cakap tadi. Tak apa, kita belajar dalam 2019. Sama je. Kita aplikasikan dia sama je. Okay. Jadi bulan ketiga, dekat sini bulan Februari. Okey, lepas tu bulan Mei, bulan Jun, bulan Mei bulan 5, bulan Jun bulan 6, September bulan 9, Oktober bulan 10. Okey. Jadi satu lagi fungsi kalender apa? Nak tengok awak punya birthday, hari jadi awak tu bila. Pun boleh tengok kalender juga. Okey. Jadi ini dalam buku teks awak, dia tak letak 12 bulan lah. Tapi kalau awak tengok kalender saya ni, ini ada 12 bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi ada 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Jadi dalam setahun ada 12 bulan. Jadi lepas Disember nanti dia akan ulang balik Januari. Contohnya nanti bulan Disember tahun ni dia akan ulang balik Januari tahun 2022. 2022 dah tak 2021 dah. Dia akan berulang-ulang macam tu 12 bulan. Jadi dalam setahun kena ingat ada 12 bulan dan kalau boleh awak hafal. Siapa yang dah hafal daripada Januari sampai Disember? Kan, contohnya saya tanya bulan 6. Bulan 6 bulan apa? Bulan Jun. Kan? Ataupun selepas bulan Julai, bulan apa? Bulan Ogos. Jadi saya harap awak semua dah hafal bulan-bulan dalam setahun. Okey, jadi kita tengok penyataan dekat sini. Bulan pertama ialah Januari. Dalam bulan Januari ada 31 hari. Jadi kalau tengok kalender bulan Januari ni dia sampai 31. Ni sampai 31. Okey. Kalau bulan Februari pula, kalau kita lihat dekat kalender tu dia sampai 20. Okey, maksudnya bulan Februari dia tak ada 30 hari bulan, dia tak ada 31 hari bulan. Dia sampai 28 hari bulan je. Sebab dalam bulan Februari ada 28 hari. Kecuali ada satu tahun tu, bulan Februari ada 29 hari. Ini kalender dia 28 kan? Ada dalam setahun tu, bulan Februari ada 29 hari. Tahun bila agak-agak? Siapa pernah jumpa? Okey, saya tunjukkan pada awak tahun bila tunjukkan pada awak kalau cukup besar gambar ni.
Oh, gambar tak jelas. Saya cari gambar yang besar. Okey, saya kata tak bulan Februari kat buku awak ada 28. Dekat kalender saya ni pun ada 28 je. Ni 28 je. Tak ada 29, tak ada 30, tak ada 31. Tapi ada setahun tu, bulan Februari ada 29 hari. Kita tengok. Gambar dia tak besar pula. Sekejap. Okey. Sekejap ya. Ni, saya tarik sini. Okey, so tengok tak skrin masing-masing. Okey, ini kita panggil dia kalender kuda kalender kuda ni. Sebab apa dalam kalender ni ada gambar kuda. Kalau kat Malaysia ni famous lah gambar kalender kuda ni. Okay, kalau awak lihat bulan Februari tahun 2020, tahun lepas. Tahun lepas tahun lepas, awak tengok bulan Februari dia ada 29 hari. Nampak? Lepas 28, lepas tu 29. Nampak? Tahun ni special. Tahun ni special. Dia berlaku 4 tahun sekali. Dia berlaku 4 tahun sekali. Jadi tahun 2020, tahun lepas, bulan Februari dia ada 29 hari. Nampak? 29 hari. Okey? Jadi ini special. Kita panggil tahun 2020 sebagai tahun lompat. Tahun lompat. Ataupun leap year dalam bahasa Inggeris. Tapi saya tak terangkan tentang dengan terperinci lah apa itu tahun lompat. Tapi awak kena tahu setiap 4 tahun bulan Februari ada 29 hari. Okey? Jadi tahun ni, tahun 2021 tak ada. Tak ada. 28 Arsyad. Tahun depan pun 2022 pun tak ada. Tak ada. Tak percaya awak Google kalender 2022. Bulan Februari dia 28 hari bulan juga. Tahun 2023 pun tak ada juga. Tak ada juga. Masih lagi 28 hari. Tapi tahun 2024, lagi 4 tahun, bulan Februari dia akan kembali ada 29 hari. Okey? Jadi siapa yang lahir, tarikh lahir dia 29 Februari, kan? Maksudnya dia sambut birthday 4 tahun sekali. Kesian. Siapa lahir 29 Februari maksudnya siapa lahir macam kalender tadi kan? Jadi siapa lahir 29 Februari ni maksudnya tahun ni ada birthday dia. Tapi tahun depan tak ada. Tahun depan tak ada. Tahun lagi satu pun tak ada. Dia kena tunggu lagi 4 tahun baru ada birthday dia. Sedih. Orang tak macam tu. Yalah, tapi ramai di antara awak dia tak lahir 29 dia lahir sama ada yang tak ada lah, yang bukan 29 lah, maksudnya tiap tahun birthday awak ada. Tapi orang yang birthday dia 29 ni maksudnya dia tak boleh sambut tiap tahun. Sebab apa? Dalam kalender tak ada 29 Februari. Ni special. Jadi orang yang lahir 29 Februari ni pun special. Kan? Dia tak payah sambut tiap tahun. Dia sambut 4 tahun sekali. Okey? Jadi tahun depan tak sambut. Tahun 2023 pun dia tak sambut. Tahun 2024 nanti baru dia sambut birthday dia. Nanti awak Google lah kalender 2024. Tengok betul tak saya cakap. Bulan Februari dia ada 29 hari.
Sebenarnya boleh je awak pakai awak punya phone tu kan. Awak scroll kat kalender sampai tahun bila pun boleh buka. Tengok tahun 2024. Ada 29 hari. Baik. Baik, balik kepada buku teks tadi. Okey, ada 31 hari. Okey, lepas tu hari pertama bulan Mei ialah hari Sabtu. Jadi hari pertama ialah satu hari bulan lah. Satu hari bulan tu adalah hari pertama. Jadi hari pertama adalah hari Rabu, Wednesday. Wednesday, hari Rabu. Jadi hari pertama, hari Rabu. Kat kalender kita boleh tengok. Awak dah baca cari. Senang kalau tengok kalender ni. Okey. Hari terakhir bulan September ialah hari Isnin. Jadi hari terakhir bulan September mestilah 30 hari bulan. 30 hari bulan iaitu Monday ataupun hari Isnin. Okey, hari Isnin. Jadi ini macam saya kata ini adalah pembelajaran minggu lepas kepada yang baru masuk tu. Jadi 1 tahun bersamaan 12 bulan. Ada 12 bulan dari Januari sampailah Disember. Baik, muka surat 29. Muka surat 29. Mencari tarikh-tarikh kat sini. Okey, 7 April 2019 adalah hari Ahad. Jadi kita 7 April adalah hari Ahad. Tengok macam mana dia tulis tarikh. Sama macam saya tulis dalam kelas 7 April 2019. April, A huruf besar. A huruf besar sebab ia adalah kata nama khas. Kata nama khas huruf besar. Tak payah tulis semua huruf besar, huruf pertama je. Okey? Okey, jadi ini kita just skip je. Okey, jadi lepas tu kita tengok dalam seminggu ada 7 hari Ada 7 hari dalam seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okay, kalau dekat Johor, kita mula bersekolah hari Ahad. Tak ada masalah. Kalau negeri-negeri lain, mereka bersekolah bermula hari Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Diorang hari Jumaat sekolah. Tapi kalau dekat Johor, hari Jumaat kita cuti hujung minggu. Okay? Jadi, Jumaat dengan Sabtu kita cuti. Kalau negeri lain, Ahad dengan Isnin, Sabtu dengan Ahad, mereka cuti. Berbeza. Okey, jadi ini adalah pembelajaran minggu lepas. Saya dah masukkan kerja rumah tu dalam Google Classroom minggu lepas lagi. Jadi lepas ni awak boleh tengok, tak banyak. Ada yang dah buat tu, tahniah. Sebab ramai yang dah buat. Ni saya macam ulang kaji lah. Okey, jadi minggu ini, kita akan masuk tajuk ini. Ini yang kita nak belajar sebenarnya. Okey, perkaitan masa. Okay. Jadi kalender tadi pun masa juga, tapi melibatkan bulan, hari, tahun dan juga minggu. Okay, hari ini kita nak tengok masa dalam jam. Okay, ini adalah sambungan pembelajaran awak masa tahun 2. Okay, masa tahun 2. Okay, kita ulang kaji sikit tentang jam ni. Kita ulang kaji sikit. Okay, sekarang kita dekat muka surat 30. Ulang kaji sikit. Okay, macam saya katalah hari ni awak belajar dua bahasa. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, minit dan saat. Saat dalam bahasa Inggeris kita panggil dia seconds. Seconds ni saat lah. Minit dan saat. Okey, ini gambar jam. Ini awak dah belajar masa tahun 1 lagi. Okey, jarum yang berwarna merah ni kita panggil dia jarum jam. Jarum jam. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil dia hour hand. Hour hand. Dia sebut tangan. Surat 30. Dalam bahasa Inggeris dia sebut hand. Bukan jarum. Jarum needle kan? Needle. Tapi tak. Kalau jam kita panggil hand. Hour hand. Hour pun sebutan dia tak ada. Huruf H ni kita senyapkan. Bukan hour tau. Bukan hour tapi hour. Hour hand. Okay, maksudnya jarum jam. Okay, jarum yang panjang sedikit yang berwarna hitam ni, kita panggil dia minute hand. Minute hand ataupun jarum minit. Minute hand. Jarum panjang yang berwarna biru yang halus ni, kita panggil dia second hand. Second
hand. Second bermaksud saat ataupun jarum saat. Okey, jarum saat. Baik, ini adalah jam analog. Jam analog bermaksud dia ada jarum dan dia berputar mengikut arah yang tertentu. Okey, yang sebelah ni pula, ini yang biasa awak gunakan. Dekat peranti ke, dekat jam tangan ke, ini adalah jam digital. Jam digital, jam digital ni senang. Angka yang pertama ialah jam ataupun hour, menunjukkan jam. Okay, angka yang kedua ni, yang 30 ni menunjukkan minit. Minit. Okay, dalam bahasa Inggeris pun kita sebut minit, bukan minut. Minit. Sebutan dia minit, walaupun ada U dekat situ. Dan yang paling kecil ni, yang paling cepat bertukar nombor dia, kan, kejap-kejap bertukar kan. Itu kita panggil dia saat ataupun second. Second. Jadi jarum dekat jam digital, kita tak ada hand, tak ada jarum. Jadi kita sebutlah hand. Kita hanya sebut hour, minute dengan second. Jadi second ni paling cepat bertukar. Yang minute ni dia bertukar, kelajuan dia sederhana. Hour ni paling lambat bertukar. Sama dekat muka jam analog ni. Yang jarum jam ni lambat sangat bergerak. Jarum minit dia laju sikit. Jarum saat dia paling laju. Dia paling laju. Jarum saat bergerak satu putaran lengkap untuk selama 60 saat. Tak apa. Kalau lambat masuk tak apa. Jadi jarum saat ni dia akan bergerak, akan berdetik 60 kali. Kalau awak rajin lah, awak tengok, awak kira kan. Dia gerak 1, 2, ni ikut senggatan ni. Senggatan yang kecil-kecil ni ada 60. Jadi dia akan berputar satu pusingan ni 60 saat. Ataupun dia bergerak tu 60 pergerakan. Jadi 60 pergerakan. Tapi dia kira 5, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampailah 60 saat. Lepas tu, selepas 60 saat, satu pusingan jarum biru ni, jarum yang berwarna hitam ni akan bergerak 1 minit. Satu pusingan jarum berwarna biru, jarum yang berwarna hitam ni akan bergerak 1 minit. Jadi daripada pukul 8, sekarang ni pukul 8, awak tak nampak jarum biru tu kan? Sebab jarum biru tu ada dekat belakang jarum hitam tu. Lepas tu bila jarum biru tu bergerak 60 saat satu pusingan ni, jarum yang berwarna hitam dari pukul 8 tadi, dia akan jadi 81 minit. Jadi 60 saat adalah sama dengan 1 minit. Jadi satu pusingan saat tu, 1 minit tu akan bergerak. Pergi tengok jam tu, tengok betul-betul, okey? Jadi 60 saat bersamaan 1 minit. Okey. Kita tengok contoh dekat sini, muka surat sebelah dia 31. Ibu merebus telur selama 4 minit. Jadi 4 minit tu bersamaan berapa saat? 4 minit tu bersamaan berapa saat? Okey, dekat sini awak kena pandai mencongak lah. Kan? Okey, saya contoh dekat sebelah ni. Okey. Ibu dia merebus selama 4 minit. 1, 2, 3, 4 minit. Okey. Jadi 1 minit 60 saat. Kan? Jadi kalau 2 minit, 2 minit maksudnya 60 tambah 60. 120 saat. Okey? Kalau 3 minit tambah lagi 60 saat. Jadi 180 saat.
Dan kalau 4 minit tambah lagi 60 saat, iaitu 240 saat. Jadi kalau awak lihat 60, 120, 180, 240. Ini adalah sifir 6. Sifir 6. Jadi kalau awak hafal sifir 6, awak senang nak mengira. Okey? Jadi 1 minit 60 saat, 2 minit 120 saat, 3 minit 180 saat, 4 minit 240 saat. Dia sama macam sifir 6 lah. 1/6, 6, 2/6, 12, 3/6, 18, 4/6, 24. Okey? Cuma tambah sifar je dekat belakang dia. Okey? Jadi kalau saya kata 5 minit, 5 minit, awak pakai sifir 6. 5 minit, 5/6, 30. 30. Jadi 30 tambah je satu sifar. 300 saat. Okey? Jadi balik kepada soalan tadi. Jadi ibu mengambil masa 4 minit. Jadi 4 minit tu 4/6, 24. Sifir 6 24. Tambah je sifar dekat belakang dia. 240 saat. Cepat. Cerita apa dia? Cerita habis kelas dah. Saya baca je tu. Okey. Seterusnya. Macam dia katalah, kita dah buat dah. Darab dengan 4 ni. Sifir 6. Tak apa. Yang ni pula. Saya tengok. Nak mencabar minda awak semua. 360 saat bersamaan berapa minit? Dia terbalik pula. Tadi minit kepada saat. Ni saat kepada minit. 360 saat bersamaan berapa minit? Jadi ingat, kita pakai sifir 6 tadi. Okay. Kalau 300, dia dah start. Okay. Jadi 360 saat, tapi kita tak ambil 60, kita ambil 36 je. 36. Okay. Dalam sifir 6, kan? Tengok dalam sifir 6. 6 darab berapa 36? Siapa hafal, dia senang jawab. 6. 6 darab 6. Betul. Tengok jawapan dia apa? Jawapan dia ialah 6 minit. Okey? Jadi kita pakai sifir 6 je untuk mengira minit kepada saat ni. Okey? 36. Tapi kita letak sifar lah. Okay, dalam sifir 6, 6 darab 6 ialah 36. Jadi 6 minit. Okey semua. Tak apa. Saya tak nak memeningkan awak dengan yang ni dulu. Sebab ini semua sangat-sangat banyak pengiraan. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada latihan. Ni dia. Okey, pegang pensel semua. Semua pegang pensel. Kita akan alamak, bisingnya. Tutup mikrofon dulu. Okey, kita akan buat beberapa soalan ya. Kita tak akan buat semua sebab nanti awak pening. Kita akan buat minit dengan saat sahaja. Okey, minit dengan saat sahaja. Kita tak masuk jam lagi. Okey, yang pertama, sebelum awak buat tajuk masa, apa saja tajuk masa, awak akan cuba ingat asas dia dulu. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, yang ni awak kena ingat dulu fakta ni. Okey? Fakta ni kena ingat. Minggu ni saya tak nak masuk jam ni semua ni, tak payah. Kita buat yang ni je. Okey. Tengok soalan A. 2 pusingan jarum saat. Okey, 2 pusingan jarum saat berapa minit? Ingat balik. Kalau 1 pusingan tu 1 minit. Jadi kalau 2 pusingan, berapa minit? 2 minit. Kalau 2 pusingan, 2 minit. Ni mudah. Okey.
Tengok yang B pula. Kalau 1 minit 60 saat, lajunya Kak Ed. Kalau 6 minit pula, ingat kita pakai sifir 6 Kalau 6 minit maksudnya 6 darab 6. 6 darab 6, 36. 36. Tapi ingat, kita tambah sifar dekat belakang dia. 360 saat. Ini dah kalau minit kepada saat. Kan? Bukan dari minit kepada saat. Ya, 360 saat. Kita pakai sifir 6. Dan sebab tu awak kena mahir sifir. Sebab tu saya suruh awak hafal sifir. Kalau tidak, tajuk ini semua terkial-kial lagi. Kan? Terkial-kial lagi nak jawab sebab nak guna sifir 6 tu. Okay, tengok C pula. C. Ini daripada saat nak tukar kepada minit pula. Saat nak tukar kepada minit. Macam mana kita buat tadi? Okay, dia kata 480 saat kan? Jadi 480, kita ambil 48 je. 48. Okay, kita tengok kat sifir. 48. Jadi 6 darab berapa? 48. Siapa laju ni? 6 darab berapa? Lambatnya. 6 darab berapa? 48. 8. Ya, 8. Okey, Kak Ed juga jawab 8 minit. Okey, jadi 8. Jadi jawapan dia ialah 8 minit. Okey, sifir 6 tu penting sifir 6. Okay, boleh faham tak dekat situ? Saya harap awak boleh faham. Okey. Baik, saya bagi kat sini kat sini tak payah buat ini. Okay. Saya bagi contoh dekat sini. Okay, saya buka whiteboard. Untuk minggu ni yang paling asas yang paling asas kita buat Okey. Jadi macam biasa kita akan tulis fakta dulu. Dah start balik. Okey. Okey, 1 minit bersamaan 60 saat. Okey, awak jadikan ni sebagai satu kebiasaan lah. Awak jadikan dia satu kebiasaan. Setiap kali nak buat soalan yang melibatkan masa, setiap kali yang melibatkan masa, awak tulis fakta ni. Tulis fakta ni, walaupun awak buat tu saja-saja je nak buat latihan. Awak sentiasa buat ni supaya awak kena ingat tajuk masa ni sangat banyak. Sangat banyak. Jadi saya nak kalau boleh mulai sekarang ni awak buat benda ni setiap kali kita nak buat latihan. Kalau awak nak buat latihan dekat buku aktiviti pun, awak tulis dulu fakta ni. Tulis dulu fakta ni. Jadikan dia kebiasaan. Jadikan dia kebiasaan. Nanti katalah kita masuk tajuk jam kan. Tajuk jam awak tulis okey 1 jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Ini kalau kita masuk tajuk jam lah. Tapi minggu ni saya tak nak buat. Maksudnya setiap kali nak buat perkara yang melibatkan masa, awak tulis dulu fakta ni mula-mula. Okey? Sebab masa ni adalah tajuk yang sangat panjang. Tadi awak belajar hari, bulan, tahun kan. Itu semua masa. Minggu. Okay, kalau dalam sehari pula ada jam, minit, saat. Nanti awak akan belajar dekad, abad. Panjang sangat. Jadi banyak sangat nak kena ingat. Jadi selalu menulis macam ni. Saya sendiri pun, saya kalau buat latihan untuk awak, saya akan tulis dekat sebahagian atas ni. Baik, 1 minit 60 saat.
Kalau 3 minit, berapa saat? Laju, cepat. Kalau 3 minit, berapa saat? 180. Ya, pandai. Laju. Dia adalah sifir 6. Sifir 6. Jadi 3 minit, awak darab 6. Darab 6. 3 darab 6, 18. Tambah sifar je. Jadi 180 saat. Nampak? Laju Okey. Kalau 5 minit, berapa saat? 300 saat. Ya, 300 saat. Tahniah Kalisha. 300 saat. Kenapa 300? Sebab 5 darab 6, 30. Tambah je sifat. Okey? Okey, kalau 7 minit. 7 minit. Berapa saat? Laju. Siapa nak jawab dulu? Ini masih tak apa sifir ni. Sifir 6. 7 minit. Berapa saat? 420 saat. Ya, 420 saat. Sebab apa? 7 darab 6, 42. Tambah kat belakang. Nampak tak? Senang je. Dari minit ke saya dengar suara saya balik. Cik Damian, ada tak mic? Okey, terima kasih. Alright. Okey, sekarang kita buat 1 minit sama dengan 60 saat. Tengok, saya akan sentiasa tulis benda ni dan saya pun nak awak tulis. Okey, sekarang saya tulis 180 saat sama dengan berapa minit? 3 minit. 3 minit lajunya betul. Okay, macam mana kawan awak dapat 3 minit? Ingat ni sifir 6. Ni 18 18. Jadi awak dalam kepala awak, okey 18. 18 ialah 6 darab 3. 18 ialah 6 darab 3. Jadi 3. Oh, 3 minit. Okey, macam tu. Okey. Apa yang susah sikit Okey, 540 saat. Okey, berapa minit? 9 minit. Ya Allah, lajunya Adli, bagusnya. Awak mesti dah hafal sifir 6 kan? 9 minit, pandai. Sebab apa? Sebab 54 ialah 6 darab 9. Okey, jadi 9 minit. Kalau 600 saat, berapa minit? 10 minit. Ya. 10 minit. Pandai. Okey. Jadi itu tukar minit kepada saat. Ya, saat kepada minit. Dan saya kata untuk tajuk jam. Tajuk masa dan waktu. Sifir 6 ni sangat banyak kita gunakan. Sifir 6. Sifir 6. Lepas tu sifir 12. Siapa hafal sifir 12 dah bagus. Dia akan gunakan nanti. Jadi sifir 6 ni akan banyak digunakan untuk tajuk masa dan waktu. Jadi siapa yang hafal, kerja dia nanti sangat-sangat senang. Baiklah. Okey, sekarang ni saya akan bagi kerja rumah. Buku aktiviti awak. Ya. Ya. Ya.
Baik. Yang ni ialah minggu lepas punya kerja Ada yang dah siap, saya tahu. Ada yang dah buat minggu lepas punya. Siapa yang belum buat, sebab apa ni sikit je. Awak duduk sekejap tak sampai 5 minit kerja minggu lepas ni. Kalender ni. Kenal kalender Jadi sekejap je satu muka surat dekat situ. Okay, yang minggu ni ialah perkaitan dalam masa. Perkaitan dalam masa. Jadi, dah siap juga. Uyuh, lajunya. Okay. Jadi, buat muka surat 95. 95. Okay. 95. Okay. Aktiviti satu ni, okay, satu ni buat. Saya tandakan sebab tak semua yang awak kena buat. Mana pula pen saya tadi. Okay. Tak semua yang awak kena buat. Okay. Nombor satu ni buat. Okay, ni buat. Okay, nombor 2 ni pun buat. Okay. Okay, nombor 3 ni awak buat semua kecuali, kecuali, tengok ni. Okay, yang ni tak payah buat. Ni jangan buat. Ini jangan buat. Ini jangan buat. Ini jangan buat. Jadi ini je, 1, 2 je. Okay, yang ni, yang bawah yang saya pangkah ni jangan buat dulu. Tapi kalau awak dah mahir, maksudnya awak advance lah. Saya nak ajar ni minggu depan. Tapi kalau awak dah belajar minggu ni, katalah tak ada apa nak buat kat rumah kan, awak nak belajar yang minggu depan punya tajuk, awak boleh buat C, D, E dengan F ni. Tapi untuk minggu ini, tajuk minggu ini sahaja, A dengan B ni sahaja yang awak buat. Kalau awak tak nak belajar minggu depan punya lah. Tapi kalau awak nak belajar minggu depan punya, boleh. Muka surat berapa? Muka surat 95. Buku aktiviti ni. Okey. Muka surat 95, buku aktiviti. Alright. Okey. Jadi itu saja untuk minggu ini. Ada apa-apa soalan? Tak. Macam saya kata tak banyak InsyaAllah saya akan bagi kerja tak banyak. Sebab apa? Kita ada banyak lagi masa, 6 bulan lagi nak belajar. Okay. Jadi macam biasa jaga diri awak baik-baik. Okay, cuba buka-buka lah Google Classroom tu. Tengok kalau ada kerja yang awak terlepas. Okay. Terlepas nak buat, awak selesaikan. Saya sentiasa jenguk Google Classroom tu. Okay. Hafal sifir. Minggu ni saya dah kata dah sifir 6. Siapa yang mula hafal sifir, hafal untuk memudahkan awak. Dan jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Semoga kita semua dilindungi Allah dan kita semua dapat berjumpa lah dalam 2 atau 3 minggu akan datang. Okay, jadi itu saja minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Bye. Bye-bye semua.